Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton dan juga subscriber. Pada yang belum menekan subscribe, baru terjumpa channel ni, ataupun dah lama jumpa channel ni belum tekan subscribe, dijemput menekan subscribe dan lonceng ya, tanda sokongan, dan juga untuk mendapatkan notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ini. Okey, baik, intro dah, cakap intro dah. Sekarang kita pergi pada apa yang nak disampaikan dalam video kali ini. Tak lain dan tak bukan ialah tentang lagi 2 hari ya. Lagi 2 hari iaitu hari Khamis ya, akan diadakan mesyuarat khas bencana banjir ya, yang mana dalam mesyuarat itu akan disebut tentang pelaksanaan bantuan, perancangan ya, dan kemungkinan besar akan disebut tentang memorandum ya, isi yang terkandung dalam memorandum tuntutan one-off KPSP ya. Perkara itu berkemungkinan besar akan diselit sekali dan akan dihujah oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi apa yang kita boleh jangka, kita boleh ramal daripada mesyuarat tersebut ya. Okey, secara ringkas aku ramalkan mesyuarat itu ya, seperti mana ia dipengerusikan, ia akan tertumpu kepada masalah banjir ya. Bantuan banjir, bencana banjir, pelaksanaan macam mana nak buat jangka masa panjang dan pendek ya, dan semua segala-galanya yang berkaitan dengan banjir dan bantuan kepada mangsa banjir. Okey. Dan keperluan keuangan rakyat sekali, termasuklah tentang isu one-off KPSP ni. Okey. Ya, tak dinafikan bantuan untuk masa banjir itu penting. Aku tak nafikan. Memang kalau kita kena musibah banjir, kita akan rasa sangat teruk ya, dan memerlukan bantuan segera. Bukan bantuan yang ditangguh-tangguh hingga ibarat kata orang tanah tu dah kering dah, baru bantuan nak sampai. Dan ataupun tanah dah kering-kering dah, bantuan tak sampai-sampai. Jadi bantuan kepada masa banjir ni haruslah dipercepatkan ya. Itu keutamaan mesyuarat tersebut. Dan lagi 2 hari itu jugalah menjadi penentu sama ada memorandum tuntutan one-off KPSP ni akan dibawa ke tengah secara rasmi di Dewan Rakyat ataupun tidak. Itu persoalan dia ya. Adakah tuntutan itu akan dibawa ke Dewan Rakyat ya? Bila dibawa ke Dewan Rakyat bermaksud ia secara rasmi dipersembahkan, dihujahkan, dan bukan nak buat undi belah bagi ke sebagainya apa ke benda ke. Okey, putar pulang. Okey, faham kan? Dan ada juga kebarangkalian ya, kebarangkalian yang negatif yang banyak orang tak nak dengar, tak nak sebut, tapi aku sebut ya. Kebarangkalian bahawa tidak ada ruang untuk Datuk Seri Najib menyuarakan memorandum tersebut ya. Kebarangkalian itu ada ya, yang mana jika mesyuarat itu berlangsung dengan padat dan tiada ruang untuk pencelahan ataupun ruang untuk ahli-ahli parlimen yang lain bersuara, menyuarakan apa-apa pelan ke, maka mesyuarat itu tidak akan dapatlah menghurai memorandum yang disampaikan kepada Datuk Seri Najib oleh PPIM. Jadi, okey, lagi 2 hari. Hari ni 18 tarikh video ini dirakam dan disiarkan, 18 hari bulan. So, pada 20 hari bulan, hari Khamis, mesyuarat itu akan berlangsung. Okey, moga-moga tak ditangguh lah ya. Sebab kita tak tahu kalau ada penangguhan saat-saat akhir pula okay, tapi tarikh yang dah dirasmikan pada 20 Januari. Okey. Dan tarikh itu yang aku boleh cakap dia jadi sebagai tarikh penentu. Tarikh penentu sama ada one-off KPSP ni akan menjadi kenyataan ataupun tidak. Ya, kenapa aku cakap macam tu? Kerana sekeras-keras mana pun kita cuba nak menuntut one-off ni dengan cara petition lah, memorandum lah, sekiranya perkara itu tidak diambil tindakan oleh pihak yang berkenaan, maka perkara itu akan menjadi satu perkara yang ibarat kata orang diperkatakan oleh orang ramai tapi tiada apa-apa pun yang sampai kepada mereka secara rasmi. Ya, kita tak nafikan ya. Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sendiri pun dah tahu tuntutan rakyat ni. Kita tak boleh nak menafikan yang mereka tak tahu. Mereka tahu, lebih daripada tahu dah. Tapi perlulah ianya disuarakan secara rasmi di Dewan Yang Mulia untuk diambil perhatian dan dinilai oleh ahli parlimen yang lain dan memberi sokongan sama ada perlu ataupun tidak one-off KPSP ini dilaksanakan. Jadi itulah sebabnya 20 hari bulan itu akan menjadi penentu. Okey? Penentu segala-galanya. Okey, dan yang terkini sebelum aku nak tamatkan video ni, aku tak nak buat panjang-panjang ya. Dan yang terkini kita pun tahu ya, Menteri Kewangan kita ya tetap kekar dengan pendiriannya untuk tidak membenarkan lagi pengeluaran dengan ialah alasan yang sama je. Okey, tak apa, kita faham. Beliau tidak membenarkan. Tak kisahlah beliau nak berkata apa saja. Kerana kuasa mutlak bukan di tangan beliau ya. Kuasa mutlak di tangan Perdana Menteri sebenarnya. Kita pun tahu Perdana Menteri yang berkuasa sepenuhnya. Okey, jadi kalau beliau nak menidakkan dengan 1001 alasan ataupun satu alasan yang sama, terpulang. Sebab beliau boleh bercakap apa saja dan kita pun sebagai rakyat boleh menyuarakan dengan cara yang betul lah kan. Jadi hak asasi manusia untuk bersuara ya. Sedangkan rakyat biasa pun boleh bersuara, apatah lagi pemimpin pun boleh
yalah bersuara menteri, bolehlah bersuara. Dan apa yang dikatakan oleh beliau bukanlah suatu kata-kata yang lahir daripada mulut Perdana Menteri sendiri, ya. Dan kata-kata itu bukanlah satu kata-kata yang kita boleh anggap sebagai kata-kata yang langgar tembok dah, tak boleh jalan dah. Tidak, sebab perubahan boleh berlaku. Kalau akta boleh dipindah-pindah daripada dulu sampai sekarang dah, segala-gala macam lah. Akta jenayah ke, akta dadah ke, banyak buat pindahan akta bantuan ke, semua macam lah segala hal dalam negara kita ni. Ada akta dia boleh dipindah, dimansuh. Maka begitu jugalah dengan hati manusia. Hati manusia juga boleh berubah dengan izin Allah. Kalau Allah mengizinkan hati seorang tu untuk berubah, tiba-tiba saja benda tu akan berlaku dengan mudah dan dipermudahkan. Okay? Jadi memang sah lah 20 hari bulan ni hari penentuan dia sama ada akan terjadikah one off ataupun tidak. Itu dia. Jadi kita kena tunggu, kita kena tengok okay, mesyuarat tu. Sudah pastinya mesyuarat tu akan keluar. Korang boleh follow je Parlimen Malaysia nama YouTube Parlimen Malaysia dan saksikan sendiri mesyuarat khas tersebut yang aku jangkakan akan dibuat secara live dan akan dikeluar kat dalam channel YouTube Parlimen Malaysia. Sama-sama tengok, saksikan apa yang dihujah, apa yang dibincangkan dalam mesyuarat khas tersebut. Nama pun mesyuarat khas, jadi mestilah ada sesuatu yang istimewa yang nak dibincangkan. Okay? Jadi kita berharap semoga ada berita gembira yang akan berlaku, atau sekurang-kurangnya kalau tak ada berita gembira pun, benda perkara memorandum itu dapat disampaikan. Itu yang penting. Kita tak mengharapkan keputusan pada saat itu juga, tidak. Tapi bila mesyuarat, sekurang-kurangnya isi memorandum itu dapat dikeluarkan, dihujahkan dan dibentangkan. Itu yang penting yang kita harap sekarang ni. Kita bukannya nak tahu pada 20 hari bulan tu result dia keluar, okay, one off lulus, dapat. Tidak. Kita tahu akan ada step by step dia untuk memproses mesyuarat lembaga pengarah dan sebagainya sebelum membuat keputusan. Tapi apa yang kita nak supaya memorandum itu dapat dihujah, dibentang dan didengari oleh speaker Dewan sekali dan semua di kalangan ahli-ahli parlimen, termasuk menteri. Itu yang penting. Kena faham. Kita jangan harap keputusan one off tu akan keluar pada 20 hari bulan. Tapi kita nak berita gembira, benda tu sampai je. Yang penting perkara tu sampai kepada semua ahli parlimen, termasuk speaker Dewan. Lepas tu kerajaan perlu ambil tindakan atas kepentingan dan keperluan pengeluaran tersebut. Okay. Dan sekiranya tak ada, you know what to do. Korang tahu apa yang korang perlu buat. Dengan cara yang elok, sabar je. Luahkan kemarahan tu, luahkan tak puas itu pada pilihan raya saja. Bukan dengan cara buat mogok lah, mogok lapar ke, mogok kenyang ke, nak buat perhimpunan haram ke. Tak perlu semua tu. Sebab apa? Kalau hak rakyat dinafikan, hak pencarum dinafikan, maka tak apalah. Sebab rakyat dan pencarum pun ada hak semasa menentukan kerajaan pilihan raya. Itu dia perkara penting yang kita perlu ingat. Kita ada hak kat situ. Itu pasalnya pentingnya kita untuk mengundi. Jadi bagi yang belum daftar mengundi, dah umur dah lanjut pun, ramai orang yang umur dah lanjut tak pernah mengundi pun ada. Jemput-jemputlah mendaftar sebagai pengundi. Dan bagi yang berumur 18 tahun yang akan menjadi pengundi muda, korang nilaikanlah sendiri situasi yang terkini ni. Mungkin korang tak tahu sangat, korang tak ambil pot sangat sebab korang masih lagi di alam remaja tapi ambil pot sebab benda ni penting untuk masa depan korang juga sebagai generasi muda. Itu dia je lah. Okay? Jumpa lagi pada antara yang akan datang. Kita tunggu 2 hari lagi, tengok penghasilannya macam mana. Sama-sama berdoa semoga dimudahkan urusan semua. Sekian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa-apa nanti kita akan update dalam apa-apa yang terkini. Bye-bye.